Video ini merupakan tugasan 2 subjek BMMB 1144 iaitu kesantunan berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Rahimah binti Jaya daripada kelas PTS 39. Burung serindit terbang melayang, mari hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, budi bahasa rangkaian hati. Pantun ini menunjukkan betapa pentingnya budi bahasa dalam kehidupan seharian. Melalui budi bahasa dan kesopanan yang ditunjukkan ini, masyarakat dapat menilai peribadi dan tingkah laku yang bakal kita tonjolkan. Terlebih dahulu, mari kita lihat apa itu definisi kurang santun. Yang pertama adalah kurang santun dikatakan kritikan secara langsung dan menggunakan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan sehingga dinilai tidak sopan. Dan yang kedua pula adalah kurang santun didefinisikan sebagai perlakuan yang dapat menimbulkan permasalahan sosial. Anda rasa apa yang tidak kena dengan ciapan-ciapan yang telah saya tunjukkan tadi? Mereka memanggil Perdana Menteri dengan hanya panggilan nama dan itu tidak menunjukkan kesopanan sebagai seorang yang bertata susila. Sepatutnya mereka menggunakan panggilan kehormat iaitu yang amat berhormat, khas untuk panggilan bagi Perdana Menteri. Dan mereka tidak memasukkan bahasa sapaan yang betul. Sebagai contoh, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita boleh simpulkan dekat sini bahawa mereka tidak mempunyai tata susila dan kesopanan. Komen-komen tadi menunjukkan penggunaan bahasa lucah dalam kalangan pengguna media sosial di Instagram. Melalui komen-komen yang kita lihat tadi, perkataan itu agak tidak sesuai apabila kita ingin komen di siaran Instagram orang lain. Dan kita menunjukkan tiada kesantunan apabila kita komen sedemikian rupa. Kita seharusnya menggunakan perkataan yang sesuai dan tidak menjatuhkan imej mereka. Semua kita tahu ya tuan-tuan, yang orang Malaysia ni semua kreatif. Semua pandai ubah. Tapi janganlah ubah sampai jadi macam ni. Tak elok hangpa tengok ni. Astagfirullahalazim. Dahlah tempat main budak-budak kat sini. Aktiviti vandalism yang sedemikian rupa bukan sahaja akan merosakkan golongan muda, malahan golongan-golongan lain juga akan turut terjejas. Jadi kegiatan vandalism ini seharusnya tidak digalakkan dalam masyarakat dan pesalah-pesalah ini seharusnya ditangkap dengan segera supaya penggunaan bahasa lucah ini tidak tersebar luas dalam kalangan masyarakat. Seterusnya merosakkan anak muda. Bodoh. Bodoh. Kesian dengan kau ni. Video yang dipaparkan sebentar tadi menunjukkan seorang individu yang menunjukkan ketidakpuasan hati dengan mengeluarkan kata-kata yang kesat. Di samping itu, individu tersebut tidak menunjukkan kesantunan berpakaian yang sempurna. Sudahlah, individu tersebut berada di balai polis. Jadi, individu tersebut tidak mematuhi etika pemakaian yang perlu dipatuhi. Ini menunjukkan individu tersebut sangat tidak beradab dan akhlaknya sangat rendah. Bodoh! Lain kali jangan lahir. Hidup kamu menyusahkan. Apabila individu tersebut mengajarkan bahasa isyarat Malaysia yang menunjukkan
isyarat yang tidak sopan, rata-rata pengguna media sosial yang komen menyatakan yang mereka akan cepat faham perkara-perkara begini. Hal ini sangat tidak digalakkan dalam masyarakat kerana perkara ini boleh menyinggung perasaan seseorang. Jadi kita mestilah belajar bahasa isyarat dengan betul agar kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Siaran berita palsu di Facebook ini juga turut menunjukkan mereka menggunakan nama Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalankan bisnes menjual stokin. Hari ini sangat tidak bertamadun kerana mereka telah mencemarkan nama baik Kementerian Kesihatan Malaysia itu sendiri. Seharusnya sebagai seorang yang bertata susila, kita mestilah menjual dengan amanah dan jujur. Jadi, penjual seharusnya menunjukkan integriti yang tinggi semasa menjalankan perniagaan dan tidak menipu pembeli dengan menaikkan nama-nama golongan yang tidak bersalah. Penyebaran maklumat palsu seperti yang dipamerkan sebentar tadi juga sangat tidak patut kita lakukan. Hal ini kerana kita bukan sahaja mengaibkan individu tersebut, malahan menjejaskan reputasi mereka. Mereka akan dikecam padahal pada hakikatnya mereka tidak melakukan sedemikian rupa. Hal ini akan mencetuskan kebencian orang ramai terhadap individu tersebut. Hal ini menjadikan maruah dan air muka individu tersebut tercalar. Bagaimana cara untuk mengatasi penggunaan bahasa kurang sopan ini? Yang pertama, ibu bapa boleh menerapkan penggunaan bahasa yang sopan dan positif dalam sistem kekeluargaan. Hal ini kerana didikan daripada ibu bapa merupakan teras kepada pembangunan akhlak dan modal insan kanak-kanak itu sendiri. Jadi secara tidak langsung apabila kanak-kanak ini sudah meningkat dewasa, mereka akan mempraktikkan amalan ini dalam kehidupan seharian mereka. Yang kedua, institusi pendidikan boleh mengadakan program Mari Kenali Bahasa Sapaan. Hal ini kerana apabila program ini dijalankan di pusat-pusat pengajian, murid-murid dapat mengenali bahasa sapaan dengan lebih dekat lagi. Jadi, mereka dapat mengaplikasikan penggunaan bahasa-bahasa sapaan ini sama ada berkomunikasi secara dalam media sosial ataupun secara bersemuka apabila berhadapan dengan golongan-golongan yang berstatus tinggi daripada mereka. Dengan ini mereka tidak akan salah dalam penggunaan bahasa sapaan. Yang ketiga, kerajaan juga boleh mengenakan tindakan undang-undang kepada masyarakat. Hal ini kerana masyarakat tidak suka menghabiskan wang dan takut untuk masuk penjara. Jadi dengan adanya tindakan undang-undang ini, mereka akan lebih waspada dan beringat sebelum menggunakan perkataan-perkataan yang kasar dan lucah. Di samping itu, pihak-pihak yang tertentu juga perlu membetulkan penggunaan sistem sapaan yang digunakan dalam media massa. Contohnya, penggunaan dalam kaca televisyen. Seperti yang kita tahu, kebanyakan pengacara di kaca televisyen menggunakan kata sapaan yang salah. Jadi dengan membetulkan perkara ini, tidak akan menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Saya sudahi pembentangan saya dengan serangkap pantun. Yang kurik itu kundi, yang merah itu sagak, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Janganlah kita berwajah elok tetapi mempunyai peribadi yang tidak baik. Kita akan dipandang hina oleh masyarakat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.